Okey, baik. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Okey, untuk tutorial bagi topik kita yang seterusnya, nombor 12, seperti mana yang kamu lihat pada paparan. Okey, baik. Untuk soalan nombor 12, untuk soalan nombor 12, bagi soalan nombor 12 ni merupakan bentuk condong, rata dan juga sedikit bentuk oblik. Okey. Bentuk untuk korang kenal pasti, untuk kita kenal pasti sama ada bentuk itu oblik ataupun dalam paksi ISO, kita dapat tengok garisan bentuk ini tidak selari dengan antara satu sama lain. Jadi itu adalah sebahagian daripada bentuk oblik. Alright. Okey, jadi untuk tutorial kita yang nombor 12 ni, bentuk yang ke-12 ni macam mana kita nak lakukannya. Okey, yang pertama sekali seperti biasa, kamu buat kedua-dua satah menegak dan juga satah mengufuk. Okey, baik. Semasa kita buat satah menegak, satah mengufuk ni, kita pastikan bentuk yang diberi ni, bentuk yang dia telah berikan ini merupakan pandangan yang telah korang kenal pasti. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk lihat soalan apa yang dia minta. Okey, lukiskan pandangan atas dan sisi kanan. Jadi apabila dia dah minta untuk kita lukiskan pandangan atas dan juga sisi kanan, kita boleh mengenal pasti pandangan apakah yang dia beri. Okey. Bila dia dah kata pandangan atas dan sisi kanan, maknanya ada satu lagi pandangan yang tidak disebutkan, iaitu pandangan hadapan. Jadi apa yang ada pada soalan ini, dia dah beri satu pandangan, iaitu pandangan hadapan. Okey, bila kamu dah tahu ini adalah pandangan hadapan, maka kamu kenal pasti bentuk pandangan hadapan ini di lukisan pictorial ini. Okey, ataupun di lukisan isometri ini. Kamu kenal pasti di manakah pandangan hadapan tersebut. Jadi daripada bentuk pandangan hadapan ni, kita dapat kenal pasti bahawa ada kecondongan yang kita boleh lihat pada pandangan hadapan. Jadi kamu kena sesuaikan di manakah posisi pandangan hadapan tu di lukisan isometri ini. Okey, so kalau kita lihat kepada bentuk kecondongan ni, sudah tentulah pandangan hadapan tu daripada sini. Okey, maksudnya kamu berada di sini. Alright, jadi bila kamu dah kenal pasti, maka kamu putuskan pandangan atas dan juga pandangan sisi kanan. Ingat, bila diberi pandangan hadapan, maka di belah sini ni adalah pandangan atas dan pandangan sisi kanan seperti biasalah di sebelah kanan kita ni. Alright. Okey, jadi sekarang kita tengok macam mana kita nak buat, macam mana kita nak lakukan proses pandangan atas dan juga pandangan sisi kanan. Okey, baik. Yang pertama, kita unjurkan dulu kelebarannya. Maknanya daripada pandangan hadapan tu kita akan melihat kelebarannya. Jadi kita unjurkan dulu kelebaran. Okey, kita unjurkan kelebaran. Lepas kita unjurkan kelebaran tu, kita kenal pasti panjang dia. Okey, dia dah beri kat sini 65. Jadi kita buat dulu dia punya tapak. Okey, maksudnya dia punya permulaan ni. Nak buat macam mana? Ikut kelebaran. Kenapa lukisan isometri ni dia tak beritahu pun jarak kelebaran? Maksudnya jarak daripada sini kepada di sini. Dia tak beritahu. Kenapa? Sebab kita dah boleh rujuk
kelebaran tersebut daripada pandangan hadapan. Okey. Cuma panjang saja kita tak boleh nak agak dekat pandangan hadapan sebab kita tak nampak daripada belakang kan, sampai ke belakang tu kita tak nampak. Jadi kita boleh ambil lah panjang yang dia dah sediakan dekat lukisan isometri ni. Alright. Okey, seterusnya kita tengok, kita ukur 65. Jadi kamu kena ukur lah 65 ataupun 6.5 cm. Okey, kamu kena ukur 6.5 cm. Okey. So ini adalah dia punya grid keseluruhan. Kan? Bentuk jangan cerita lagi. Belum lagi. Bentuk kita akan pergi satu-satu. Okey. Lepas tu kita pun tengok apa lagi panjang spesifik setiap bentuk. Yang ini kita ada 15. Yang ini kita dah buat. Okey, kita dah buat. Lepas tu ada 15 daripada bahagian atas. Dan maksudnya kita melihat daripada sinilah atas tu. Kan? Jadi bahagian atas yang ini, so kita ambil ukuran 15 ataupun 1.5. Okey, kita ambil ukuran 15 atau 1.5. Okey. So kita buat teruslah 15 atau 1.5 tu. Lepas tu yang ini macam mana? Kan, yang ini. So yang ini sebelum tu seperti mana sebelum ni kita buat, seperti mana yang kita buat sebelum ni, setiap penjuru tu kita pun tarik juga. Okey. Ini ingat tarik dalam garisan yang halus. Tak perlu tebal. Okey, tak perlu tebal. Tarik dalam garisan yang halus. Termasuklah penjuru yang ada dekat sini. Okey, kamu kena tarik juga. So bila kamu dah tarik, kamu akan dapat posisi yang ini. Okey, so bentuk yang ini adalah di sini daripada pandangan atas. Alright. Okey, lepas tu macam mana kita nak buat bentuk ni? Macam mana kita nak buat bentuk ni? Baik. Yang ini kita dah tarik kan? Kita dah tarik. Okey, kita dah tarik. Lepas tu kita rujuk lukisan isometri. Dia punya bentuk ini bermula daripada dia punya bahagian bawah ni kan. So dia bermula daripada bahagian bawah sampailah kepada sini, iaitu di sini. Jadi kamu dah boleh kenal pasti bahawa bentuk dia akan jadi seperti ini. Kan. Okey, seterusnya. Lepas tu dia ada bentuk macam ni. Dia ada bentuk seperti ini kan. Dia ada bentuk curve. Tapi curve yang straight, bukan yang melengkung. Jadi kita nak kenal pasti macam mana? Tengok, ada panjang lain yang diberi, iaitu 25. Maknanya jarak daripada sini kepada sini adalah 25. Jadi kamu pun daripada sini, ujung daripada sini kamu ukur sampai 2.5 ataupun 25 mm. Okey, bila dah dapat kedudukannya, kamu pun nak tarik ke mana? Nampak tak? Di sini kan. Lepas tu dengan kedudukan yang ini adalah sama. Kalau daripada pandangan hadapan, ini adalah sama. Maksudnya daripada sini dengan sini adalah sama pada garis yang selari ataupun samalah kan. Jadi bila kamu dah tahu, kamu pun terus garis dia punya kedudukan ini sampai ke sini. Okey, kamu terus garis. Okey, sekarang kamu dah dapat ke belum bentuk? Sebenarnya sekarang ni kamu dah dapat bentuk pandangan atas. Jadi bila dah dapat bentuk pandangan atas, maka kamu hitamkanlah sesuai dengan jawapan yang perlu. Hitamkan. Okey, kamu terus hitamkan. Okey.
Okey, kamu kena hitamkan tu, kena betul-betul hitamkan lah. Tak boleh hitam biasa-biasa je. Supaya itu adalah menjelaskan lagi kamu punya jawapan lah. Okey. Supaya itu dapat menjelaskan lagi kamu punya kaedah jawapan. Alright. Okey. Baik. So sekarang kamu dah dapat jawapan bagi nombor bagi pandangan atas. Sekarang ni kita nak buat pandangan sisi kanan. Okey. Untuk pandangan sisi kanan, seperti mana yang kita tahu, kita kena pecahkan ataupun bahagikan 45 darjah garisan 45 darjah pada sekuan yang ketiga. Alright. Jadi bila kamu dah bahagikan tu, maka kamu kena tariklah. Kamu kena tarik setiap daripada unjuran ini, setiap daripada penjuru. Okey. Tarik semua setiap daripada penjuru. Okey. Okey, kamu kena tarik semua daripada penjuru. Alright. So bila kata kamu dah tarik, okey, bila kamu dah tarik daripada semua penjuru, okey, lepas tu kamu turun ke bawah. Turunkan ke bawah. Okey, turunkan ke bawah. Lepas tu terus tarik. Okey, kamu buat dia punya base tapak. Okey, baik. Kita tak cerita lagi pun pasal mana pandangan sisi kanan. Tapi kamu dah boleh faham lah kan di mana pandangan sisi kanan. So di belah sinilah pandangan sisi kanan kita. Kan? So ini penglihatan kamu. Okey, jadi bila kita dah tahu itu pandangan sisi kanan, yang pertama sekali kita buat yang bahagian ini. So jarak dia lebar 15 ni kita tak perlu ukur dah kat sini. Tak perlu dah sebab kita dah ada ni kan. Kita dah tarik. So inilah. Cuma kita kena kenal pasti ketinggian dia. Daripada sini sampai sini. Kita kena kenal pasti. Macam mana kita nak kenal pasti? Tengok pandangan hadapan. Okey. Tengok pandangan hadapan. Ada ketinggian dekat pandangan hadapan. So ini adalah yang ini. Okey. Jadi kita pun terus buatlah. Tanpa berlengah-lengah tu kita terus buat. Sebab kita dah kena pasti kan. Okey. Baik. Lepas tu ada lagi satu ketinggian. Kalau daripada sini kita tengok dia akan nampak lagi satu ketinggian. Iaitu yang bahagian sini. Ni. Ataupun yang ini. Kan. Jadi kita dah boleh agak lah. Ini kan. So kamu pun tinggal tariklah. Okey. Kamu tinggal tarik. So macam mana ni? Kamu terus saja garis. Terus sahaja buat garisan. Okey, terus buat garisan. Jangan straight lagi. Sabar dulu kan. Sebab apa? Sebab kita tahu dia ada bentuk ni. Jadi bentuk ni kan. Dia bukan straight macam ni. Bukan. Okey, so bentuk L ini yang macam mana pula? So kita kena tengok dekat sini. Okay. Separuh daripada ini, kawasan ini kan, merujuk kepada yang bahagian sini. Merujuk kepada bahagian yang sini. Lepas tu dia terus turun macam ni kan. Ini. Dia terus pergi macam ni. Okey, jadi kamu nak tahu sekarang ni, bila kamu dah tahu ini dia punya bentuk, lepas tu kamu tinggal nak tahu ketinggian. Ketinggian dia macam biasa. Kamu tengok daripada mana? Ini. Kan? Ini dia berada pada garis selari ketinggian yang pertama daripada pandangan hadapan. Okey, ketinggian yang pertama. Maksudnya yang inilah yang pertama.
Ini pertama, lepas tu ketinggian kedua, ketiga dan juga keempat. Ketinggian bentuk maksudnya. Alright. Jadi kamu dah tahu. So bila kamu dah tahu, kamu terusinlah tarik untuk bentuk L ni kan. Okey, untuk bentuk L ni. Kamu dah boleh dapat. Okey. So bila kamu dah boleh dapat, kamu boleh terus buat garisan lah. Okey, kamu dah dapat. Kamu boleh terus buat garisan. Okey, itu untuk L. Baik. Seterusnya kita tengok bentuk yang ini. So sekarang ni kedua-dua sisi ni kamu dah selesaikan, iaitu ini. Cuma tinggal yang bahagian ini. Okey, so bahagian ini kita teruslah ambil turun. Dia punya ketinggian sama. Jadi kamu terus ambil lah. Jadi kamu terus ambil. Okey. Okey, tahu tak apa dia kepentingan kamu buat garisan unjuran tu halus dulu? Tahu tak apa kepentingan? Kepentingan dia yang pertama, kita senang untuk terus buat jawapan ataupun kita senang untuk terus hitamkan apabila kita boleh mengenal pasti dengan baik. Jadi, kita punya lakaran pun akan kemas dan juga cantik. Okey? Itu pentingnya. Okey, lepas tu sekarang ni kita dah dapat dah bentuk ini. L ni daripada pandangan sini kan. Jadi sekarang ni tinggal apa bentuk lagi? Satu saja bentuk lagi, iaitu yang ini. Kalau daripada pandangan atas, yang ini. Kalau daripada pandangan hadapan, yang inilah. Okey, sekarang ni kita nak tahu dia punya kelebaran ini. Nak tahu dia punya kelebaran itu, kita ambil yang inilah. Maksudnya kelebaran di sini. Kamu jangan tengok di luar, kamu tengok dekat sini. Ini dia punya kelebaran dia. So kita ambil yang inilah. Kita ambil yang ini daripada sini. Lepas ketinggian dia, ketinggian ini. Okey, so jawapan kita selesai. Okey. Selesai kita punya permasalahan. Ataupun kita dah dapat terus jawapan dia. Okey, so ini adalah jawapan bagi pandangan sisi kanan. Alright, okey, so mudah kan? Senang saja untuk soalan yang ini. Jadi saya harap video tutorial ini akan membantu kamu untuk lebih faham tentang beberapa bentuk condong dan juga oblik. Masa ni oblik tak kritikal lagi. Tidak complicated lagi. Jadi yang boleh kamu nampak sekarang ni, kamu boleh faham satu benda, bentuk oblik ni kamu nampak kan, dia tidak selari. Dia tak selari dengan ini. Jadi bila tak selari itulah bentuk oblik. Okey, itu secara asas lah untuk pengetahuan kamu. Jadi semoga video nombor 12 ni akan memberi manfaat untuk kamu lebih faham tentang bentuk-bentuk rata plus condong dan juga sedikit oblik. Alright, so itu sahaja daripada saya untuk nombor 12. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.